Okay. Ni link dia dekat mana? Hila boleh pergi ke Facebook Bumpis. Okay. Kita akan mulakan live. Sekejap Sepatutnya sudah ada di Facebook. Dah boleh cari dah? Ada tak dekat Facebook Bumpis? Ada tak dekat Facebook Bumpis? Tak keluar lagi pun. Tak keluar lagi. Dah ada ke? Sekejap Wah, tak ikut pula tiba dia. Tiba je kan. Sepatut ada dah ni. Sebab kalau ikutkan dekat sini dah kata live. Kalau Hila refresh ada tak? Ya? Okay, sekarang Kalau refresh ada tak? Belum ada juga. Belum ada Abang Pi tengok dekat Facebook Abang Pi dah ada. Tengah tengok kat ni sebenarnya. Macam tak ada. Dah ada. Tak ada. Dekat saya tengok belum ada lagi. Okay. Kalau ikutkan kita dah live tu. Kalau dalam StreamYard kita dah live. Okay, sekejap. Apa yang berlaku? Dah ke? Apakah yang berlaku? Masih tak ada. Atau mungkin kita boleh, tapi kalau ikutkan dekat sini live viewers dah ada. Kalau ikutkan dah 5 orang live viewers. Tapi Ila refresh Facebook Abang Pi masih tak ada lagi. Kalau tengok kita punya ni sekarang ni, di StreamYard Bumpis ni ada letak 8 orang dah ni. Dah ada Tanya ada orang nampak dekat mana? Tapi tak tahu dia orang ni siapa. Kita tak boleh minta dia orang komen ke? Bumpis tak boleh tengok siapa yang sedang tonton sekarang ni. Adakah line kita yang problem atau macam mana? Tak, dia orang boleh komen kan kat kita patutnya. Ya, tapi tak ada siapa yang komen. Kalau mungkin ada yang tu Babi dah keluar. Dah keluar. Dah keluar. Yes. Dekat rasanya what happened? Atau Babi dah keluar. Oh, okay. Dah nampak? Hila dah jumpa
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Hilal dah jumpa tadi? Dah. Link tu. Ni ada yang dah komen kata ada dah. Okay. Minta maaf ada technical sikit, kami sedang mencari jalan tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam para penonton yang sedang menyaksikan secara langsung Sembang Peace X Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020, episod yang keempat, dan kita bawakan Tuan Hilal Ashraf, penulis buku tersohor di Malaysia, telah pun berkarya lebih 40 buah karya yang dikatakan mengungguli banyak carta-carta jualan laku keras di Malaysia, sama ada di kedai buku maupun di jualan sendiri. kita sembang tapi apa pun, terima kasih untuk respons. Kita tengok kat sini Hilal tadi dalam saat kita tengah mencari-cari mencari cahaya, hilangnya video kita, mencari hilangnya video kita dan sebagainya. Cik Puan Azhar ada bagi tahu kata ada muncul, Sayyidina Miza kata Assalamualaikum, Salihah kata nampak macam ada masalah. Itulah dia, kita tengah selesaikan tadi isu. Kita tengah selesaikan isu ni tadi. Minta maaf semua yang sedang menonton. Topik yang kita bawakan dalam episod keempat kali ni adalah perlukah penulis jual buku sendiri, dan dalam tempoh 1 jam kita bersiaran langsung ini, insyaAllah kita akan cuba kupas dan kita akan cuba telusuri pengalaman serta perkongsian yang akan dibawakan oleh Hilal Ashraf nanti, untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita cuba berkongsi idea dan juga apakah saranan-saranan yang boleh kita buat untuk membantu menggerakkan industri buku Malaysia. Baik, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton siaran langsung ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan kepada Hilal Ashraf, boleh ajukan di ruang komen. Nanti kami akan sama-sama cuba berinteraksi dengan anda semua. Dalam masa sama, kita akan cuba dapatkan juga maklum balas daripada Hilal Ashraf sendiri dengan beberapa pertanyaan yang telah pun saya sediakan awalnya. Baik, okey Hilal, sebagai orang kata permulaan lah kan, dalam kita nak mengembangkan topik kita pada hari ini, tapi sebagai permulaan, mungkin Hilal boleh ceritakan sedikit dahulu latar belakang, pengenalan tentang diri sendiri dahulu sebelum kita nak pergi lebih jauh dengan topik kita pada hari ini. Silakan Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan yang menonton. Jadi nama saya Muhammad Hilal Ashraf bin Abdul Razak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Peace kerana sudilah ajak saya bersembang pada malam ni. Saya berumur 31 tahun dan saya telah sebenarnya mula menghasilkan karya semenjak berumur 18 tahun. Lepas habis SPM, saya ada tulis satu novel, tapi novel tu tak berjaya terbit lah. Cuma hanya pada umur 20 tahun, 2 tahun selepas itu barulah karya pertama saya berjaya terbit, iaitu pada April 2009 di Pesta Buku Antarabangsa. Dan semenjak itu sehingga sekarang saya telah mengarang lebih daripada 40 buah karya. Dan bermula hujung 2016, saya telah menubuhkan perniagaan penerbitan sendiri, Hilal Ashraf Resources. Dan semenjak itu saya memberikan fokus yang utama kepada penghasilan novel, fiction, dan sehingga kini telah menerbitkan, mengarang dan menerbitkan 14 judul novel sendiri. Wow. Yang 14 novel tu yang dia terbitkan sendirilah. Yang lain-lain sebelum tu dengan rumah penerbitan, galeri ilmu dan sebagainya. Galeri ilmu dan PTS. PTS. Oh, memang ada dua je lah sebelum ni, galeri ilmu dengan PTS. Dengan Telaga Biru satu, tapi itu biasanya biasanya jarang disebut lah sebab satu je. Yang lain-lain tu lebih disebut lah. Sebab yang lain-lain tu banyak lah. Hampir 50-50 lah galeri ilmu dengan PTS lah. Faham. Okey, macam Hilal sendiri, kalau boleh kita nak imbau balik lah kenangan awal-awal masa Hilal mula menulis kan. Bagaimana Hilal mula menulis, apa yang mencetus inspirasi ataupun mendorong Hilal untuk menulis hingga sekarang 40 karya.
Mungkin Nila boleh kongsi dengan audiens kita. Sebenarnya pada tahun 2006, waktu tu saya tingkatan 5 ambil SPM, telah viral karya Kak Fatimah Syarhah. Kalau tak silap saya, tajuk dia Si Indah Mawar Berduri. Tapi bukan zaman tu, perkataan viral pun kita tak pernah dengar lagi. Dia jadi macam surat berantai novel tu. Dia disebarkan lalu email. So orang baca. Jadi bila saya baca karya tu, saya nampak karya tu bernuansakan dakwah dan banyak ada elemen-elemen budak usrah lah dalam tu. Dan saya yang dibesarkan sebagai pelajar agama dan dibiasakan dengan usrah, jadi agak tertarik dengan konsep novel sebagai medium menyampaikan orang kata dakwah lah kan. Kemudian tak lama selepas tu meledak pula di negara kita novel Kang Abid, novel Ayat-Ayat Cinta. Jadi sekali lagi jadi sekali lagi saya macam wah, boleh rupanya macam ni. Dan saya sememangnya memang ada satu minat macam yang itu macam mana tu? Ya, maksud saya boleh sampaikan Islam tu dalam bentuk macam tu. Kita boleh kan, kita boleh, sebelum tu kita hanya nampak, saya hanya didedahkan cara berdakwah ni ialah baca kitab, berceramah. So, novel yang saya baca sebelum tu yang agak orang panggil ilah-hila adalah karya Faisal Tehrani lah, Abang Faisal kita kan. Tapi karya Abang Faisal tu macam mungkin saya kita tak rasa dia untuk saya lah, saya tak rasa dekat sangat dengan karya dia, tapi masih kagum ada elemen-elemen ni. Tapi bila kita baca yang Kang Abid punya karya, dia lebih macam Islam dia macam lebih kita rasa tau, bukan nak kata Faisal Tehrani punya kurang Islam, tapi maksudnya nuansa Islam dia tu macam lebih pekat lah, lebih nampak. Jadi macam waktu tu benda tu jadi template kepada novel dakwah lah orang panggil kan. Dan saya pada ketika itu sebagai budak lah waktu tu kan, kita teruja dengan benda tu. Dan kebetulan saya memang suka bercerita. Saya punya minat sebenarnya bercerita. Saya ni penglipur lara lah senang cakap. Jadi suka cerita, suka bercerita kan. Jadi tapi awal-awal waktu sekolah menengah dulu saya cuba untuk melukis. Allah izin lukisan saya buruk. Jadi bila masuk mata pelajaran bahasa Melayu, saya dapat jumpa passion dalam mengarang. Jadi saya akan, kalau dalam ujian bahasa Melayu tu, saya akan mengarang berkajang-kajang. Jadi dijadikan cerita bila berlaku ledakan novel Kak Fatimah Syarhah dan Kang Abid tadi. Ada seorang senior cakap kepada saya, engkau pun boleh tulis novel juga kan. Sebab saya memang aktif lah dekat sekolah, saya aktif bagi ceramah, bagi penyampaian, bagi tazkirah, jadi ketua usrah lah apalah. Dia kata kau pun pandai juga, kau pun boleh tulis novel juga. Lepas saya macam kan. Macam tu lah. So lepas habis SPM, waktu tu baru tu fikir lah. Yes. Lepas tu lepas habis SPM, saya jadi guru sambilan di sebuah sekolah agama di Johor. Saya jadi guru sambilan dan ketika itu saya cuba menulis lah sebab ada masa lapang. Sebab saya jadi warden sekali. Jadi bila dah habis waktu sekolah, petang tu budak-budak main bola. Jadi saya nak join pun tak boleh sebab dia orang budak-budak sangat. Dia orang budak sekolah rendah, bukan budak sekolah menengah. Jadi bila dah lepas beberapa kali saya cuba main dengan dia orang, saya sepak sekali masuk gol, sepak sekali masuk gol. Saya kata aku tak boleh main dengan korang lah. Jadi saya duduk tepi dan menulis lah. Saya menulis. Jadi karya pertama saya karya pertama saya tajuk dia Relasi. Cerita pasal persahabatan. Relasi. Yes. Jadi nak dijadikan cerita, itu yang mendorong saya jadi penulis lah. Itu momen pertama saya lah yang nak menulis tu. Itu kira pencetus awal lah tu untuk mula menulis.
Ya. Okay, tapi kalau yang mendorong Hilal untuk terus menulis sehingga sekarang ni, apa yang desakan yang paling kuat dalam diri lah untuk menulis sehingga sampai dah 40 buah karya lebih ni? Ada yang memang laku keras di pasaran kan? Ya. Tak tertanding oleh penulis-penulis lain. Eh, Gitu. ada je. Ramai je yang lebih power. Apa. Apa Tapi yang mendorong desakan paling kuat? dorongan tu berubah-ubah lah. Dorongan yang pertama Ha, sekali sebenarnya kerana betul-betul minat. okey. Sebab bila macam saya cakap kita sambung cerita tadi kan. Bila saya dah berjaya siapkan novel Okay. yang pertama tu, Alright. so saya pun Relasi sebarkan dia. lalu email juga bagi orang baca percuma. Waktu tu kita tak tahu tau. Saya memang tak tahu langsung pasal cara nak terbitkan buku ke, penerbit ke. Okay. Kita tak tahu apa-apa langsung. Yang saya tahu nak ikut macam Kak Fatimah Syaraha tu lah. Letak kat email, pandai-pandai lah orang kalau nak sebarkan kan. Jadi Okey, bila buat jadi macam tu, sebar apa patutlah Fatimah Syarah punya company apa sebarkan bahagia kan? apa jadi bila buat macam tu ada beberapa kawan yang minta hard copy. Jadi saya print lah dekat rumah. Saya print lah novel saya tu kat rumah untuk bagi kat dia orang kan. Saya print pakai printer bapak saya. Jadi bila bapak saya nampak, bapak saya tanya, "Print apa banyak-banyak ni?" kan. Saya kata, "Novel." Masa tu berapa muka surat tu? Hilal. Alah, ada dalam 200 muka surat. Relasi tu nipis je tapi Microsoft Word kalau nak cetak tu. dia dalam 200 muka surat lah Microsoft Word. Waktu tu tak tahulah spacing lah berapa dah, lupa lah. Jadi bila print tu abah tanya, print buku apa ni? Kau cakap novel. Dia tanya novel siapa? Dia cakap novel Hilal lah, Hilal tulis. Awak pandai tulis novel So dia kata, lepas tu ayah saya memang dia suka, dia kalau nampak talent dekat anak-anak dia memang sangat encourage lah dia. Jadi dia terus cerita yang dia berkawan dengan penulis sastra Johor, Hajah Maskiah Masrum. Ya. Okay, alright. Hajah so dia orang rakan sekerja di Temenggung Ibrahim Jadi ayah saya bawalah jumpa Hajah Maskiah. Dan bila Hajah Maskiah baca manuskrip saya tak tahulah dia puji tu nak encourage sahaja ke atau betul-betul jujur. Tapi dia cakap dia cakap, oh penulisan ni bagus, dah awak ada potensi jadi penulis. Jadi itu yang solidify, maksudnya memuktamadkan saya punya rasa untuk jadi penulis tau. Oh, I can do it lah kan. Aku boleh buat ni kan. Penulis sastra ni puji aku. Lain macam dia punya semangat terus kan. Ya. Jadi betul-betul membara tau. So itu dorongan yang pertama lah. Itu dorongan yang pertama. Kemudian bila kita teruskan perjalanan lepas tu, Allah izin saya jatuh cinta. Jadi bila jatuh cinta ni jatuh cinta dengan penulisan ke jatuh cinta dengan zaujah ni? Jatuh cinta dengan isteri saya lah. Okey. Okey, alright. Jadi nak kahwin kan. Jadi pada waktu tu mak saya cakap nak kahwin kena ada duit lah. Mak saya kata sediakan 20,000 dulu. Okey. Jadi itu membakar semangat saya untuk dan saya waktu tu terus teringat Puan Hajah Maskiah cakap dia banyak dapat duit tambahan lah daripada karya penulis dia kan, penulisan dia. Jadi saya kata kat mak saya, tak apa, Hilal akan sahut cabaran tu dan saya jadi macam orang kata apa, nekat tau. Dan saya memang buat perancangan. Waktu tu saya kata kat mak saya, Hilal akan kumpul duit dengan cara menulis buku. Hilal akan tulis buku setahun satu buku. Sampai Hilal grad, waktu tu duit insyaAllah dah cukup. Cakap kat mak macam tu lah. Jadi itu yang menekatkan saya lagi untuk betul-betul ada disiplin menulis. Jadi semenjak waktu tu, saya menulis setiap hari di blog saya. Sama ada artikel non-fiction
ataupun Hmm. cerpen fiction ataupun novel bersiri, saya buat dalam blog saya lah, dan dalam masa setahun lebih blog saya ketika itu dapat orang kata apa? Hit yang tinggi Pelawat juga yang lah. ramai. Dapat pelawat yang Okay. ramai lah kan. Alright. So yang orang kata, orang panggil pukulan yang terakhirnya adalah bila karya yang first tadi tak dapat terbit. Ada masalah macam-macam lah. Tapi saya tak putus asa lah. Saya terus menulis je. Saya terus menulis. Yeah. Allah izin pada hujung 2008 pihak Galeri Ilmu hubungi saya, tawarkan jadi penulis. So waktu tu macam wah, impian jadi kenyataan ni. Jadi waktu tu saya macam muktamad lah, macam rasa macam inilah dia medan aku. Jadi memang lepas tu memang bila pula buku tu berjaya terbit dan kita nampak orang beli di pesta buku antarabangsa, lepas tu kawan-kawan kita baca, guru-guru kita baca, orang yang kita tak kenal baca, dia memberikan motivasi kepada saya, inilah dia medan aku. Macam tu lah. Jadi saya terus berkarya lah. Maka daripada janji dengan mak 1 tahun 1 buku, jadi 1 tahun dalam sekitar 4 ke 5 buku lah. Dia punya usaha berganda-ganda pun daripada 1 buku. Alhamdulillah. Itulah cerita dia. Jadi semangat dorongan yang paling kuat sebenarnya nak kahwin tu tadi, nak kumpul 20,000 tu. Nak kahwin. membuatkan dia terus menghasilkan karya daripada 1 buku yang dijanjikan dengan mak, 5 buku. Ini semangat nak kahwin punya tinggi ni. Alhamdulillah. Jadi kalau ada para penonton yang sedang menonton secara langsung ni, ini boleh dijadikan salah satu tip ataupun panduan menulis gaya Hilal Ashraf. Tetapkan matlamat untuk berkahwin macam tu. Baik, okey. Hilal, kita ada soalan awal daripada penonton kita sebelum nanti Bampis akan teruskan dengan soalan-soalan yang lain juga. Daripada saudara Syafiq Said. Ini mungkin junior Hilal lah ni kan? Yes. Dia Syafiq ada tanyalah kat sini. Kalau orang tanya adakah penulis yang boleh survive sebagai penulis penuh masa, saya selalu bagi contoh Hilal Ashraf. Soalannya, betul ke boleh survive sebagai penulis penuh masa kan? Ke Hilal ada kerja sampingan lain? Kita naikkan dulu Syafiq punya soalan. Silakan. Panjang lah jawapan kepada ni sebab perjalanan dia panjang lah. Tapi cara mudahnya saya jawab soalan yang mudah dulu. Saya tak ada kerja lain lah. Memang sepenuh masa saya menulis. Ini memang kerja hakiki saya semenjak saya grad pun. Semenjak saya belajar pun. Saya menulis semenjak saya belajar pun kan. Kerja sampingan yang saya buat adalah Langit Ilahi lah. Iaitu jenama blog saya tu. Kemudian saya aktif buat seminar semua. Tapi itu pun sebenarnya tidak berorientasikan keuntungan lah. Memang cara hidup saya adalah sepenuhnya duit royalty, duit buku. Cuma bercakap pasal survival cara hidup yang utama melalui penulisan, bukanlah mustahil, tetapi kita perlu pastikan kita ada beberapa faktor yang menjamin survival kita kan. Cuma kalau ada orang tanya saya, bang saya nak jadi penulis penuh masa, saya tak nak kerja lain, saya nak jadi penulis saja, saya akan cakap dekat dia jangan. Kenapa tu? Sebab saya tak tahulah. Ada orang memang dia ada nasib yang baik lah maksudnya kan. Macam J.K. Rowling J.K. Rowling hanya mengeluarkan 1 siri saja kan setakat ni lah, dengan kata akan ada siri baru. Tapi setakat ni dia hanya keluarkan 1 siri iaitu Harry Potter kan. Jadi karya dia tu boleh survive. Dia survive jadi billionaire hanya dengan Harry Potter kan.
bukan semua orang boleh jadi macam tu lah, okey. Bukan semua orang boleh jadi macam tu. Dan saya pernah dapat jualan buku, saya pernah ada buku saya yang terjual puluhan ribu buku. Okey. Tapi pun realistiknya royalty tu memang banyak waktu tu. Tapi pun hanya boleh survive kuat-kuat pun setahun dua je dengan puluhan ribu jualan tu. Melainkan kita boleh buat jualan puluhan ribu setiap tahun. Puluhan ribu unit setiap tahun. Itu betul lah saya kata. Tapi tak mudah kan? Betul tak? Benda tu tak mudah. Saya sendiri, saya memanglah, saya sentiasa anggap sebenarnya saya bukan penulis yang popular. Tapi kalau saya ambil contoh Temeh, penulis yang Temeh kan, penulis jalanan. Berapa orang je jualan macam jualan dia kan? Itu pun Temeh ni setahu saya dia ada kerja. Kan? Maksudnya populariti kita akan menurun dan ekonomi tak menentu. Buku ni kita kena anggap buku ni barang mewah. Orang bukannya bangun pagi fikir aku nak beli buku lah hari ni. Orang fikir nak beli makanan dulu, orang fikir nak bayar bil dulu, kan, betul tak? Buku ni yang betul-betul passionate lah yang akan utamakan pembelian buku. Dan golongan ni mungkin tak ramai mana lah kan. Yang membaca buku mungkin ramai, tapi yang passionate beli buku mungkin tak tahulah, saya tak ada data. Tapi kalau saya nasihatkan orang, saya tak berani risikokan kehidupan orang lain atas jalan ni lah. Jadi maknanya keputusan yang dibuat adalah atas kepada diri sendiri juga untuk menentukan sama ada kita nak terus jadi penulis sepenuh masa ataupun tidak lah, macam tu. Yes, kena ada beberapa faktor lah. Sebagai contoh, anda memang ada audiens yang kuat kan. Bila macam pengalaman saya terbit sendiri ni, saya berani kerana setelah saya tengok-tengok, saya ada sekurang-kurangnya 2,000 pembaca yang sanggup keluarkan sekitar RM100 setahun untuk saya. Maksudnya untuk karya saya lah, bukan untuk saya free-free macam tu. Tapi maksudnya bila saya keluarkan produk saya, insya-Allah akan ada 2,000 orang yang akan beli, sanggup bayar RM100 kepada saya. Dan jadi saya ada benda tu. Adakah anda ada benda tu? Kan? Kalau anda ada dan anda yakin 2,000 orang tu tiap-tiap tahun memang akan sanggup bagi anda RM100 seorang, insya-Allah boleh survive lah. Jadi perbincangan ni panjang. Dia akan masuk kepada persoalan promosi, persoalan itu memang kita akan masuk pun dalam perbincangan dalam soalan-soalan seterusnya. Nanti kita cover lain lah. Tapi menarik sebenarnya apabila menarik sebenarnya bila Hilal cakap soal tak mahu nak merisikokan hidup orang lain kan. Kadang-kadang kita tend to untuk bagi nasihat terlalu banyak kepada orang tapi tak melihat kasut orang tu sendiri juga. Jadi bagus juga untuk melihat bahawa aku tak boleh nak bagi sesuatu nasihat sepenuhnya untuk kau ambil tanpa melihat situasi kau sendiri. Dan satu lagi, tak apa. Babis, kalau saya boleh tambah satu lagi. Pasal jadi penulis seumur hidup ni. Sila. Oleh kerana kita tak macam, bukan semua kita macam J.K. Rowling yang boleh survive dengan satu siri saja. So kita sendiri kalau decide nak jadi penulis seumur hidup, kita kena pastikan kita mampu hasilkan penulisan demi penulisan demi penulisan demi penulisan. Dalam masa yang sama sustain 2,000 orang at least sanggup bayar kita RM100 lah setahun, sebagai contoh lah. Jadi ada tak stamina tu kan? Kadang-kadang ada orang dia jadi penulis, dia hasilkan satu karya je, lepas tu dia enough lah kan. So benda-benda ni, ini yang saya cakap tadi, faktor-faktor ni lah. Mungkin kita bincang panjang lagi lah lepas ni. Boleh. Buat masa ni benchmark Hilal 2,000 orang pengikut yang sanggup mengeluarkan yuran kebijaksanaan ataupun yuran sebanyak 100 tak, maksudnya untuk sanggup mengeluarkan RM100 demi mendapatkan
produk tulisan Hilal lah. Jadi itu adalah benchmark yang Hilal tetapkan untuk diri Hilal sendirilah kan. Okey. Minimum lah, Tapi kan minimum. sebab tadi Hilal tadi Hilal ada kongsi yang Hilal ada awal-awal ni dulu menulis diterbitkan oleh PTS, diterbitkan oleh Ya, Galeri Ilmu dan juga ada Telaga Biru kan. ya, Itu Hilal menulis untuk rumah penerbitan. Dan ya. sekarang ni di bawah Hilal Ashraf Resources, Hilal Hmm. menulis karya sendiri dan tadi pun Hilal dah bagi tahu ada 14 buah setakat ni yang diterbitkan Ya. oleh Hilal Ashraf Resources. Ada mungkin audiens kita nak dapatkan pandangan lah, Karya. perbezaan. Macam tu. Terus dia tunjuk. Ni product placement terus ni. Tunjuk 14 karya tu. Tapi tak apa. Okey, tak ada masalah. Okey, soalannya tadi, perbezaan kan, antara Hilal menulis dengan rumah penerbitan, tapi dengan sekarang ni Hilal menulis sendiri untuk diterbitkan oleh syarikat Hilal sendiri. Mungkin ada perbezaan yang Hilal boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita yang sedang menonton secara langsung ni. Jauh beza lah. Jauh beza dari segi macam rasa tanggungjawab dalam memastikan jualan karya tu berlaku kan. Okay. Dulu ni masalah saya lah. Waktu saya jadi penulis, kita sebab Allah izin pertama orang yang datang kepada saya untuk saya jadi penulis bukan saya macam hantar manuskrip try penerbitan ni, try penerbitan ni. Yeah. Jadi saya memang zero knowledge lah kan benda-benda ni. Dan jadi bila urusan jualan tak pernah dibangkitkan oleh penerbit kepada saya, ya macam dia orang tak ada cakap kat saya, Hilal kena promote, Hilal kena pulun, Hilal kena bantu kami. Awal-awal dulu tak ada lah benda ni kan. Sekarang yang kita banyak dengar penerbit tak penulis promote kan. Tapi sebenarnya pada saya benda tu benda yang bagus lah. Jadi waktu saya terbit bawah rumah-rumah penerbitan yang lain, saya tak ada promote buku saya. Saya sangat jarang. Tekanan tak datang ke atau macam mana? Dari satu sisi yang lain, Allah izin buku saya terjual dengan baik. Kan? Walaupun taklah terlalu hebat macam Temer tu. Tapi baiklah kan banding kebanyakan penulis lain yang at least saya dengar daripada penerbit saya kan. Jadi mereka macam saya saya tak ada urgency untuk saya push promosi kan. Jadi dan sebab sebenarnya walaupun saya tak promosi tapi kerana saya aktif di media sosial, jadi mungkin follower tu datang dengan organically lah tanpa perlu promote pun. Bahkan bila saya pergi penuhi jemputan, ceramah di universiti, ceramah di sekolah-sekolah, saya jarang bawa karya saya, Pertamanya sebab biasanya saya pergi seorang. Nak angkut buku memang tak larat lah kan. Jadi faham. Itulah, saya tak ada rasa pressure nak fikir pasal urusan yang kelang ke, kos buku ni berapa, buku ni terjual berapa banyak. Saya tak pernah beratkan fikiran saya macam tu waktu saya terbit dengan orang lah. Allah izin segala-galanya berubah lah bila tahun 2016 tu. Saya terpaksa sebenarnya saya sangat selesa tapi saya bersyukur Allah uji saya bila ada masalah pembayaran royalty lah ada masalah pembayaran royalty. Waktu tu memang industri buku pun down dan orang mula rasa lah dia punya kesan dia. Jadi salah satu yang terkesan adalah saya. Walaupun angka jualan sangat baik tapi syarikat ada masalah aliran kewangan sefaham saya lah. Maka mereka tak dapat nak bayar royalty saya dan mujurlah pada ketika itu ada simpanan dan saya waktu tu ambil langkah drastik lah untuk bina Hilal Ashraf Resources dan mula menerbit sendiri. So bila terbit sendiri, lain lah. Kita urus A sampai Z lah. Kita berurusan dengan designer, kita berurusan dengan designer layout, kita sendiri fikirkan pasal masuk ke kedai, kita fikirkan pasal jualan, kita kena fikirkan pasal harga.
Yes, kita fikir macam mana nak promote, kita risaukan jualan tak capai target sebab takut tak dapat suap anak bini. Itu memang perbezaan yang sangat drastik lah. Kita kena berurusan sendiri dengan kilang, kena tahu saiz buku. Selama ni saya tak pernah ambil tahu benda-benda tu. Pada saya ada hikmahnya lah Allah uji benda tu, dan itulah dia. Jadi macam beza lah. Bila Hilal cakap macam tu tadi lah kan, sebelum ni tak perlu nak ambil tahu hal-hal yang begini macam tu. Sekarang ni bila dah terbit sendiri, Hilal nak kena ambil tahu hal-hal yang macam tu. Jadi untuk soalan yang seterusnya, sebelum nanti ada soalan daripada Tuan Zamri dan juga ada orang-orang lain, teman-teman lain kat sini. Bila kita dah ambil tahu semua benda tu, maksudnya menguruskan target sendiri juga dengan menerbitkan buku sendiri kan. Jadi fokus untuk kita menghasilkan karya, terus menghasilkan karya, fokus menulis tu adakah terganggu, terbatas, atau kalau macam tadi Hilal boleh cakap 1 tahun mungkin dalam 5 buku, tiba-tiba dari segi produktivitinya mungkin menurun, atau bagaimana? Mungkin Hilal dapat kongsikan, mana tahu Hilal memang sangat bagus membahagikan masa sehingga masih lagi boleh mengekalkan momentum tersebut, atau macam mana? Dari segi produktiviti setakat ni nampaknya tak terganggu sebab dah 3 tahun, dah nak ni masuk tahun keempat lah, dan saya dah menghasilkan 14 buah buku. So kalau bahagi 14 bahagi 3, 1 tahun tu dah lebih 4 lah, 4 ke 5 buku kan. 4 buku lah. Kalau 4 buku lah lebih kurang. Dan sebelum hujung tahun ni saya akan tulis 5 lagi buku. Akan menjadikan total 19. Tapi sebenarnya kalau saya boleh, saya akan push jadi 6 sebab saja nak cukupkan 20. Okay. Ni dalam dalam tempoh PKP ni kan, terkurung kat rumah ni, lagilah boleh push lebih kot. InsyaAllah. Tapi sebenarnya time PKP saya tak menulis pun. Sibuk. Inilah sibuk urusan penjualan ni lah. Buku. Yes. Kita akan masuk hal travelog tadi bercakap pasal bercakap pasal ganggu tadi. Memang akan banyak stres, tapi dari satu sisi kita rasa lebih appreciate, lebih nak buat yang nak pergi jauh tau. Kalau saya boleh kongsi kepada Bumpis lah. Sebenarnya novel bukan karya saya yang best seller pada zaman terbit dengan orang lain pun. Jualan bagus, tapi actually bila saya jual sendiri, jualan novel saya lebih bagus daripada jualan novel di zaman terbit buku dengan orang lain lah. Yes. Kerana apa? Saya tak fikir kerana speciality saya dekat novel. Saya pilih untuk tulis novel, untuk fokus kepada penulisan novel kerana saya rasa buku non-fiction agama ni macam dah terlalu banyak. Jadi saya fikir dengan menulis novel, kita ada niche dan identiti kita sendiri. Sebab novel ni orang susah tau nak buat 2 novel yang sama, kecuali dia curi. Kan? Kecuali dia plagiat sebiji lah kan. Jadi novel, jadi saya pilih ke situ, dan oleh kerana benda ni sangat bagi kesan kepada survival keluarga saya, survival hidup, pendidikan anak-anak. Jadi kita pergi jauh tau, plan. Antara sebab kenapa saya masih tulis banyak-banyak walaupun saya terbit sendiri, kerana saya perasan kalau kita jual combo, contoh dengan 1 buku RM30, 5 buku 100, orang sanggup bayar 100 tu kerana dapat 5 buku. Dia dah jimat RM50 sebenarnya. Yes. Kerana itu saya nampak saya seronok menulis banyak, dan sebenarnya saya ada idea dalam kepala saya ni sampai 2023 penuh. Saya sampai jadi saya memang seronok. Saya rasa saya sedang menjalani kehidupan yang saya impikan lah. Baik. Itu mungkin juga boleh kita kaitkan juga Hilal dengan soalan daripada Tuan Zamri. Saya munculkan di skrin sekarang ni. Tuan Zamri Muhammad ada bertanya pada Hilal, apa plan Tuan dalam membangunkan pembaca baharu
yang akan mengikuti jenama Hilal Ashraf. Sebab tadi Hilal dah kata Yes, benchmark yes. ada 2,000 orang yang sudi mengeluarkan RM100 setiap tahun untuk membeli produk-produk terbaru daripada Hilal. Jadi plan dalam membangunkan pembaca baru. Mungkin boleh kongsikan dengan audiens. Ini pemerhatian saya, pengalaman saya. Sebab sebelum ni saya tak pernah peduli pun benda-benda ni. Bila terbit dengan orang lain kan. Bila saya terbit sendiri, saya perasan lah. Waktu saya mula terbit sendiri tu adalah zaman kegemilangan orang-orang macam Aiman Bana, Tarbiah Sentak, individu-individu ni tau. Yang saya perasan, diorang ni antara sebab kenapa diorang naik adalah kerajinan diorang turun ke sekolah-sekolah untuk bagi ceramah dan ikut trend budak-budak zaman sekarang. Jadi jadi saya pada ketika itu, oleh kerana mungkin dah memang saya tak pernah peduli pun hal-hal promosi semua kan. Saya perasan bila pertama kali saya masuk Pesta Buku pada 2017, audiens saya dari kalangan remaja, budak sekolah sangat kurang. Sangat kurang orang tiba-tiba datang nak support jenama Hilal Ashraf Resources. Sangat kurang lah, sangat kurang. Jadi pada ketika itu saya belajar satu perkara yang mana saya kena target audiens saya yang umur remaja lah. Audiens berumur remaja, saya kena fokus sikit untuk ke arah mereka ni. Jadi tahun-tahun berikutnya saya mula untuk macam mencari peluang lah. Saya tak rajin nak pergi ke sekolah-sekolah apa semua sebab saya macam dah tak minat sangat lah nak bagi ceramah-ceramah ni. Tapi kita cuba engage lah dengan mereka. Saya aktifkan lagi diri saya di media sosial, masuk Instagram, masuk Twitter, kat tempat-tempat remaja kita berkumpul dan pamerkan karya kita. Di Wattpad sebagai contoh, Wattpad saya letak karya saya separuh di Wattpad. Maksudnya orang boleh baca separuh. Dan karya lama yang dah tak dipegang hak terbitnya oleh company lama, saya letak bagi percuma supaya orang boleh cuba baca. Jadi di situ banyak remaja berkumpul. Dan saya mula nampak pada tahun 2018 punya PBKL ada dalam satu rombongan bas budak-budak adalah satu atau dua orang beli karya saya. Dan saya perasan pada tahun 2019 satu bas budak yang datang ada dalam 10 ke 15 yang akan beli karya saya. Dan mereka bukan beli 1, 2, bukan. Mereka beli 5, 10. Bila saya tanya kenapa, Dik, kenapa beli banyak-banyak ni Dik? Kan? Tu kawan satu sekolah beli dah tu. Dia kata pada tahun lepas, bila kawan yang beli seorang, kan saya kata satu bas seorang dua je beli. Rupanya bila mereka balik, mereka kongsi buku tu dekat kawan-kawan. Dan mereka dan mereka semua macam, oish, tak boleh jadi ni. Aku pun kena ada juga. Kena ada aku punya sendiri. Okay, faham? Kalau tak, sampai dekat dia dah lusuh, ada yang dah koyak, ada yang tak nak kongsi dengan kawan kan. Dan mereka, bila mereka at least lah, walaupun mungkin bila mereka dapat baca sekejap tu, mereka search pula saya dekat medium-medium tadi, Twitter, Instagram, dan kita pun secara meningkatkan promosi kita lah kan. Kita cerita pasal karya kita, kita bagi mereka baca karya kita. So bila 2019 tu mereka datang dengan gerombolan. Beramai-ramai beli. Satu set. Bila tanya kenapa tak nak kongsi dengan kawan. Nak ada sendiri punya. So itu taktik saya lah. Dan untuk seterusnya, untuk kehadapan saya akan saya dan hujung tahun ni saya akan hasilkan ada satu siri karya khas untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Memang so dia tak tebal macam ni, dia tak tebal dia tak tebal macam ni kan. Ni dia tebal lah So saya target separuh daripada ni. Lebih nipis, jadi harga mungkin lebih murah sikit untuk pelajar sekolah. So saya akan bagi fokus saya adalah kepada pelajar-pelajar sekolah menengah paling kurang, tetapi pelajar sekolah rendah pun boleh baca.
Dan saya akan letakkan elemen pendidikan dalam tu, yang mana bila pelajar baca Okay. akan ada subjek yang dibantu pemahaman mereka lepas mereka habis baca karya tu. So karya ni lah saya rancang untuk menjadi apa orang panggil, saya punya joran tu ada apa, kail, Template baru. apa, untuk pancing. Untuk pancing remaja-remaja ni meminati karya saya. Bila mereka baca tu, aku akan cari lagi lah karya abang ni kan. Jadi karya saya yang lain dah bersusun kan. So mereka akan kejar lah karya tu untuk baca lagi dan baca lagi kan. Jadi itu plan saya lah. Sebab Dikira teaser. Yes, macam itulah. So mereka akan besar, mereka akan kerja, mungkin mereka akan ada duit. Waktu tu mereka akan support karya saya. Sebab memang ada pembaca saya yang follow saya daripada dia sekolah menengah, sekarang dah umur 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun lah, kira macam saya tingkatan 1, dia tingkatan 5 lah. Bukan, silap. Tak betul. Kira Hilal tingkatan 5, dia tingkatan 1. Bukan. Apa? Maksud saya orang yang bila saya awal tu, dia pun baru awal lagi lah, umur 25 ke, dia tua 10 tahun daripada saya. Okay, faham. Sampai sekarang dia masih baca buku saya lagi. Maksudnya pada umur dia 40, 45, dia masih baca buku saya lagi. Bermakna usia karya saya, maksudnya orang boleh suka karya saya, usia dia panjang. So kalau kita boleh tanam benih tu daripada sekolah menengah, lagilah panjang kan. Lagilah lama dia nak sampai umur 45 kan. Jadi itu mentaliti saya lah. Itu apa yang saya nak buat lah. Sasaran saya adalah nak capai 10,000 pembaca. Macam tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Sementara tu ada teman kita juga sebenarnya, ada beberapa orang. Ini ada soalan. Kita ada lebih kurang dalam 20 minit sebelum kita mengakhiri sesi ni. Ada teman Bampis dari Thailand, Bangkok, Rang Simatun Sakul, say hi from Bangkok. So walaupun mungkin dari segi bahasa tu mungkin kita ada kekurangan sikit, tapi insyaAllah kita sama-sama usahakan supaya nanti inti daripada perbincangan ni mungkin boleh dikongsikan bersama-sama nantilah. Kita ada terus soalan daripada Nik Muhammad Iznan, Bampis paparkan di ruang skrin kita sekarang ni. Apakah cabaran tertinggi Hilal Ashraf setelah menjadi penulis sepenuh masa dan menguruskan sendiri penerbitan buku? Mungkin pengurusan emosi, berurusan dengan mereka, berurusan dengan pencetak, promosi, mengurus jual beli dengan pelanggan, urusan penghantaran buku ke pejabat pos dan lain-lain. Jadi apa cabaran tertinggi yang Hilal alami lah sejak jadi penulis sepenuh masa ni? Setiap yang dinyatakan tu adalah cabaran lah. Setiap peringkat tu ada je masalah kan. Tapi bila macam beberapa tu macam pereka design, kelang, lepas beberapa karya yang awal tu masalah biasanya settle lah. Sebab kita dah jumpa orangnya kan. Kita dah settle lah dengan seorang yang baik dengan kita, ada trust. Masalah-masalah tu biasanya di awal-awal waktu saja kan. Tapi pasal berurusan dengan pelanggan, urusan pengeposan, itu memang sentiasa menjadi orang kata apa, yang mengacau tidur-tidur kita lah. Setiap kali buat jualan memang itu akan, kita sentiasa risau kan. Sebab kadang-kadang yelah pelanggan ada macam-macam, ada orang baru berurusan dengan kita kan. Tapi kita go through je lah kan. Kita kena sabar banyak dan cakap kat diri kita, kalau aku sabar yang ni, aku uruskan baik-baik, insya-Allah dia sayang kita. Dia orang akan loyal dekat kita lah. Dan setakat ni saya nampak benda tu berlaku. Macam kalau saya boleh sebut lah, karya ni kan, saya datangkan dengan kotak. Kalau perasan saya datangkan dengan kotak nak dijadikan cerita. Kita pun tahulah kan, pengurusan pos laju masa PKP agak macam ni kan. So berlaku kelewatan dan banyak juga kotak yang pecah tau. Jadi saya sangat macam terkilan lah kan. Dan saya risau.
pelanggan ramai marah. Tapi apa yang berlaku ya Abang Pis, ramai bila ramai cakap kat saya tak apa tuan. Ramai cakap kat saya Mereka tak memahami apa, kondisi saya tersebut saya tahu tuan telah berusaha dengan baik. Saya tahu tuan dah cuba bagi yang terbaik kat kami. Saya kata, lepas tu saya kata, saya offer refund ni. Saya offer refund. Kalau tak puas hati, saya bagi refund untuk kotak ni. Saya bayar balik kotak ni. Tak apa tuan, tak apa tuan. Tuan buat yang lebih baik. Ramai yang macam tu, yang minta refund dalam 10 orang saja. Itu pun minta refund tu atas dasar disiplin je lah kan. Bukan dasar tak puas hati ke apa. Faham. Itu yang saya nampak dan banyak melembutkan hati saya bila berurusan dengan orang baru yang mungkin biadab. Saya allergic lah, saya orang biadab, saya allergic. Tapi sabar tu besar lah bila kita nampak kan beramai-ramai orang sanggup orang kata apa, sabar dengan kita. Sayang kita kan. Jadi kita apa salahnya kita sacrifice awal-awal tu, dapatkan mereka punya kepercayaan, insya-Allah saya rasa orang ramai akan membalas kepercayaan tersebut lah. Alang-alang Hilal ada tunjuk beberapa kali takdir tadi tu kan. Mungkin boleh kongsi sikit lah dengan kita apa sebenarnya yang Hilal, sebab saya Bang Fizi fahamkan juga sebenarnya untuk set tu terjual 1,500 lebih naskah dalam tempoh sepatutnya dijual waktu Pesta Buku kemarin lah kan, tapi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pun dah dilanjutkan ke tahun hadapan, dengar-dengarnya dilanjutkan ke tahun hadapan. Jadi mungkin Hilal boleh kongsi dengan audiens kita, sebab ada juga soalan lain di hujung-hujung sesi ni. Apa sebenarnya yang Hilal buat waktu tu untuk, yelah bila perancangan awal untuk PBKL, tapi bila PBKL tak ada, PKP muncul, COVID-19 ni, jadi Hilal terpaksa menukar strategi menjual set tersebut dan difahamkan sampai lebih 1,500 naskah, 1,500 set yang terjual. Mungkin Hilal boleh kongsi pengalaman sedikit lah. Jual buku sendiri ni dia dengan sebanyak itu bagi Bang Fiz antara orang kata kejayaan besar yang dimiliki oleh seorang penulis lah. Kalau dapat jual lebih 500 unit tu, kalau bagi Bang Fiz dah cukup syukur lah, sujud syukur dah aku kalau dapat jual lebih 500 unit kan. Alhamdulillah. Pada saya macam saya cakap tadi lah, kita minimum ada 2,000 orang yang akan beli karya kita. So actually karya ni ini database yang memang dah simpan lah. Yes, actually yang 1,700, 1,800, 1,700 lah, 1,600 lah lebih kurang. 1,650 kalau saya tak salah yang beli set kotak ni. Tapi yang beli buku ni kan, dia beli buku tanpa kotak lebih 2,000 lah sebenarnya. So maknanya Hilal ada buat dua lah, satu yang dengan kotak, satu yang tanpa kotak macam tu. Ya, yang tanpa kotak murah sikit lah kan. Right. Faham. The point is saya sebenarnya tak kisah sangat sebab bukan tak kisah apa, saya risau juga, tapi memang waktu tu apa yang saya fikir sebenarnya saya abaikan je Pesta Buku. Saya macam bila keadaan berlaku kan, keadaan kita berlaku. Sebab saya biasa tiap-tiap tahun sejak saya terbit sendiri ni, semenjak 2018 macam tu, sebelum Pesta Buku Antarabangsa memang saya buat jualan online. Memang saya akan buat jualan online sebelum Pesta Buku, sebab saya tak boleh buat macam ramai orang. Ramai orang buat jualan online semasa Pesta Buku. Mereka boleh buat sebab mereka ada pekerja. Saya tak ada pekerja. Saya lah yang bekerja kan dengan isteri saya. Jadi waktu Pesta Buku saya tak boleh buat jualan online. Jadi memang saya biasa buat jualan online sebelum Pesta Buku. Jadi nak dijadikan cerita untuk tahun ni memang itu plan saya. Menjual benda ni. Menjual ni memang plan sebelum saya dari awal. Memang plan saya pun. Yang beza sikit adalah saya bagi option awal-awal, saya bagi option boleh pick up dekat PBKL. Sebab benda ni sebenarnya eksklusif, terhad. Saya tak cetak banyak, saya cetak 1,700 saja. Jadi saya cakap nak secure ni, nak pastikan anda dapat beli ni,
anda kena pre-order dulu cepat-cepat kan. Walaupun anda nak beli di PBKL, anda pre-order, pilih untuk pick up di PBKL. Jadi itu menjadikan pre-order ni sangat sukses lah. Ada dalam 2,500 pembeli macam tu lah untuk buku ni saja lebih kurang lah. Okay. Set dan bukan set lah. Okay. Set tadi terhad 1,700 saja. So bila benda tu berlaku, jadi bila pesta buku tak berlaku, jadi saya macam tak apalah. Still dah boleh secure lah kan. Yes, kita ada sasaran kita setahun nak dapat buat jualan berapa kan. Jadi kalau Abang Pi perasan tadi, yang ni saja sebenarnya ada 3 buku. Kan? So di pesta buku tahun lepas 2019 jualan saya dalam 7,000 buku macam tu lah. Okay. So darab lah kan, 2,000 darab 3 lah. So dah, itu je dah macam jualan pesta buku kan untuk saya lah. Kemudian tambah lagi lepas habis semua ni, lepas dah habis time pre-order apa semua tu, bila dah masuk peringkat PKPB, saya buat jualan lagi. So ada lagi 500 lagi order, lebih kurang lah. Jadi itu yang berlaku lah. Saya tak ada ubah apa-apa strategi, melainkan saya cakap dah tak payah fikir pasal pesta buku antarabangsa je lah. Saya fokus sepenuhnya kepada jualan online. Yes. So saya banyakkan cakap pasal exclusivity, saya banyak cakap pasal apa kelebihan karya ni kan. Kemudian karya ni dia ada lukisan-lukisan dalam ni ada macam lukisan-lukisan. Jadi saya tarik perhatian orang kepada nilai-nilai tambah tersebut lah. Okay. Jadi mungkin, jadi itulah fokus saya sepanjang PKP awal-awalan tu. Dan alhamdulillah lah. Tapi hari tu sebenarnya Babis mengharapkan jugalah kotlah waktu PPKL tu, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, Hilal boleh bawa Arya Zafril. Memang ada. Sebab ada. Sebab dia ada satu buku yang Hilal tulis tu terus yalah dapat bekerjasama dengan Arya Zafril sekalian. Ya. Kan ada kemunculan istimewa waktu Pesta Buku. Patutnya ada. Memang dah secure, memang dah ada tarikh dengan dia pun untuk dia datang ke Pesta Buku dan luang masa selama 2 jam bersama pembaca. Tapi tak apalah, tak ada rezeki. Kita boleh buat secara dalam talian lah kot. Kita boleh buat secara dalam talian. Kita ada 3 muka boleh letak kat sini kalau nak. Betul juga Boleh kau team lah. Itu nanti kita bincang kemudian. Okey, tak apa. Kita sembang kemudian. Tapi di hujung-hujung sesi kita ni ada lagi 3 soalan yang Babis nak ajukan sebelum kita nak menutup sesi kita. Soalan Syafiq Said, Babis munculkan di ruang skrin kita. Kepada kelompok, tadi Hilal ada cakap perancangannya pelajar-pelajar sekolah tadi kan. Okey, kalau kepada kelompok pembaca sastra, Hilal ada perancangan nak pancing tak? Atau tak signifikan langsung? Syafiq Said. Sebenarnya saya rasa inferior, rendah diri dengan komuniti sastra sebab kadang ada orang panggil saya sastrawan. Saya akan tegur kata tak betul. Sebab saya rasalah sastrawan ni standard dia tinggi. Dan ayat dia berseni dan sebagainya. Saya sentiasa rasa karya saya karya pop lah, dan saya tak ada ilmu teknikal untuk ke tahap yang lebih tinggi tu. Dan buat masa ni kerana jualan buku saya agak berkait rapat dengan survival hidup. So fokus saya lebih kepada nak orang kata mantapkan kewangan keluarga dululah. Dan memenuhi kehendak pasaran yang Hilal dah ada lah kan. Yes, tapi cita-cita tu ada, at least akan ada. At least akan ada lah satu magnum opus untuk saya, orang kata apa, yang memenuhi standard yang mungkin akan dihargai oleh rakan-rakan yang passionate dalam bidang sastra lah. InsyaAllah lah, ke arah tu. InsyaAllah.
InsyaAllah kita doakan ada yang InsyaAllah. mesti ada punya. InsyaAllah. Tapi sebenarnya Ada. kalau ikutkan kalau Bumpy sendiri adalah baca jujurnya nak bagi tahu lah ada beberapa buku hilal yang Bumpy baca. Tak adalah semua kan. Tapi ada beberapa buku VT dan sebagainya. Dari segi gaya penulisan yang hilal garapkan, tak adalah orang kata teruk sangat pun sampai yang hilal kata tak mencapai standard yang tinggi tu kan. Sebab saya tidak setakat ni selain Hajah Maskia, saya tidak pernah dinilai oleh komuniti sastra. Sebab tu saya sebenarnya antara impian saya lah, kalau boleh saya nak rakan-rakan yang passionate dalam sastra untuk meneliti karya saya dan cuba bagi kritikan dan apa boleh tambah baik kan. Sebab antara cita-cita saya lah, saya kalau boleh nak ada at least satu karya saya diterima dalam komponen sastra. So biar dia terabadi di dalam orang kata apa. Tak tahulah, saya rasa sebab dulu bila antara yang membakar semangat saya juga untuk menyukai pembacaan dan sebagainya adalah karya-karya Nisa Harun, Faisal Terani, Manisnya Apple dalam Komsas. Jadi memang menjadi satu impian saya satu hari kelak karya saya kualitinya layak untuk masuk ke dalam menjadi komponen sastra lah. Jadi kalau rakan-rakan yang passionate dalam sastra boleh luang masa baca karya saya, walaupun saya tahu karya saya mungkin tak mencapai standard yang hebat, tapi mungkin dengan kritikan rakan-rakan saya boleh tahu macam mana nak ke depan kan dalam memantapkan lagi perkara tersebut. InsyaAllah lah. Itu saya harap lah. Kita minta Syafiq lah yang kita minta Syafiq lah buat kritikan. Dia passionate dengan sastra. Dia passionate dengan sastra, jadi minta dia yang buat kritikan buku-buku Hilal Ashraf nanti insyaAllah. Baik, okey. Kita teruskan dengan soalan Puan Husna Adnan. Oleh kerana Tuan Hilal menjadi one man show, terutama dalam proses penulisan, ada sebarang perancangan tak untuk mencari pelapis ataupun pasukan penulis? Silakan. Bagus tu, soalan bagus. Saya, macam saya cakap tadi, projek penulisan saya penuh sampai 2023. Dan sebenarnya itu benda yang saya confirm lah nak tulis, dah ada rangka. Tapi perasan tak kan, kita baru tahun 2020 kan. Jadi saya sentiasa rasa alangkah bestnya kalau karya yang tu semua dapat dibuat sekarang. Kan? Tapi saya setahun paling kuat pun boleh tulis 4 ke 5 buku sajalah kan. Jadi idea terlalu banyak berkumpul dalam kepala saya. Antara impian saya adalah sebenarnya saya nak buat satu kumpulan penulis yang mana mereka ni saya supply idea je. Saya supply idea. Ada beberapa orang yang Bumpy tahu buat macam tu juga sebenarnya. So mungkin saya akan latih lah mereka untuk memahami apa. Kita bukan sekadar nak orang main tulis sajalah kan. Kita nak orang faham lah falsafah kita, penulisan kita ni kenapa kita tulis macam ni kan. Kenapa cerita kita macam ni. So mungkin pada ketika sampai satu hari nanti mungkin 2025 ke. Mungkin memang ada rasa serius lah untuk hasilkan satu kumpulan begitu. Yang saya rasa kita doakan. InsyaAllah. Kita doakan supaya hasrat tu terhasil, terjelma nanti insyaAllah. InsyaAllah. Okey Hilal, kita ada satu lagi soalan last mungkin. Dah mencapai 11-15 minit malam pun. Daripada Nik Muhammad Iznan sekali lagi. Setakat ni saluran mana yang paling tinggi jualan? Kalau ikut Hilal punya data lah kan. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, laman web, atau mungkin Hilal ada letak dekat Shopee, Lazada dan sebagainya. Mungkin Hilal boleh kongsi lah dengan audiens. Setakat ni jualan paling tinggi memang dari laman web lah. Sebab itu dia punya landing dia. Audiens datang daripada media sosial lah. Twitter, Instagram, Facebook. Dan saya banyak
keluarkan duit dekat ads Facebook lah. Cuma Okey, faham. saya ni jujur cakap dan segan sikit nak cakap, saya tak pandai ads Facebook. Okey. Jadi saya tak pandai nak tahu data berapa orang klik apa semua tu, saya tak pandai nak cakap betul-betul lah. Cuma pengalaman saya, ni pengalaman saya lah. Alright. Saya ada upah orang yang pandai buat ads dengan saya buat ads sendiri tanpa kepandaian tu. Allah izin jualan saya buat sendiri tu lagi tinggi. So saya suspect pembaca saya adalah orang kata apa, yang memang dah follow kita Mereka tau. nak, So mereka tak perlu mereka dah nak engagement secara terus. Ya, mereka tak perlu dah diiklankan. Mereka hanya perlu saya cakap dekat media sosial saya keluar karya baru, mereka beli kan. Dan saya memang tak bergantung sangat dekat media sosial sebab saya pun tak tahu kan angka media sosial ni. Sebab tu saya ada buat grup pembaca. Saya ada buat grup pembaca, saya panggil Rakan Ha lah. Rakan Ha. Rakan Hilal Ashraf. Okay. Yes. So dalam database Rakan Ha tu ada dalam 2,000 orang lah. Dan sekarang dah 3,000, 4,000 macam tu lebih kurang lah. So bila setiap kali saya buat jualan, saya blast kepada mereka lah. Saya beranggapan karya saya banyak dibeli oleh mereka lah. Bukannya yang ads Facebook tadi. Tak tahulah, saya tak tahu. Itu pendapat saya setakat ni. Tapi usaha-usaha tu kita jalankan lah untuk tarik orang di media sosial. Kita jalankan sebab landing page. Saya sentiasa nampak yang di Facebook, Instagram, Twitter semua ni orang baru lah. Kita nak perkenalkan diorang kepada karya kita. Itu je. Betul. Okey, sebagai penutup Hilal, Alalang juga ada sedikit lah mungkin dari segi orang kata sebagai penutup ni kan, kadang-kadang ada orang mungkin dia nak cari inspirasi tu melihat Hilal bekerja dengan isteri dan sebagainya kan. Kata, ini bukan tip mencari zaujah tau, tapi dia lebih kepada kan, sebab Hilal menjadikan kalau Bampis tengok tu kan, waktu yang set takdir dan sebagainya kan, rumah tu dah jadi gudang kan. Jadi mengurus rumah tangga dan juga melihat isteri sendiri, macam mana penerimaan ataupun macam mana kalian berinteraksi sesama pasangan untuk orang kata saling memahami ini adalah ruang kerja, ini adalah ruang kita mencari rezeki bersama-sama dan sebagainya. Dan sebab penting ni kan, untuk penulis jual buku sendiri ni di pasar Hilal ni penting sebenarnya kan. Macam mana Hilal? Dengan zaujah ada apa orang kata ada deal tertentu ke kan? Deal. Awak tolong saya hadiahkan sekian-sekian ke? Secara hitam putihnya isteri saya ni di dalam perniagaan Hilal Ashraf Resources dianggap sebagai pekerja lah. Dia ada gaji yang saya bayar setiap bulan sebagai pekerja Hilal Ashraf Resources lah. Tapi sebenarnya benda tu sekadar atas kertas je lah kan. Sekadar nak bagi dia duit poket kan. Bukanlah sebab dia buat kerja tu. Tapi saya lihat isteri saya memang voluntarily tanpa kita minta pun dia memang tolong kita. Sebab isteri saya suri rumah dan dia memang faham ini passion kita dan macam saya cakap tadi, ini survival keluarga kan. Ini survival keluarga untuk bayar anak-anak, untuk keselesaan keluarga. Jadi memang isteri saya berkorban banyak lah. Rumah saya memang macam gudang lah. Saya pun kadang-kadang serba salah juga kan. Sebab saya nak bagi kat isteri saya rumah yang seronok lah kan, rumah yang luas. Alhamdulillah perkembangan tu ada. Kita alhamdulillah dapat beli rumah yang baik. Cuma sebab tu saya passionate lah nak kembangkan perniagaan saya ni dan rancangannya ujung tahun ni kita nak sewa pejabat gudang lah sebab memang dah tak muat. Dah ada 14 jodol dan akan tambah 5 jodol lagi ujung tahun ni.
Jadi Faham. isteri nampaklah effort tu pada saya bila isteri nampak effort tu dan kita pun memang cakap dekat dia kan, ini yang kita boleh buat, ini passion kita, ini yang kita nak suap nasi kat mulut dia. Dia support kita lah. Tapi orang lain saya tak tahu. Ini bukan nak cakap orang lain kena buat macam saya. Itu kata orang tadi lain, ini bukan tip nak cari zaujah. ya. Tapi perkongsian pengalaman. Itu yang berlaku saya dengan isteri saya lah. Adanya mutual respect, give and take lah. Give and take dan yelah kan, pada masa yang sama kita tak cerewet lah dengan dia. Kita tak cerewet dia masak apa kan. Kita faham dia punya penat dengan anak-anak lagi. So kita tak adalah push dia ke apa ke, macam dia betul-betul pekerja kita. Bukan juga kan. Dan kita pada masa yang sama tak rasa macam selesa. Yalah macam saya cakap tadi, rumah saya macam gudang memang gudang pun. Saya tak ada pula cakap kat dia, awak redha je lah kan. Macam ni lah hidup kita selama-lamanya. Bukan lah. Tapi yang saya selalu cakap dekat dia, InsyaAllah kan, kita akan sewa gudang, ini effort saya, ini plan saya. InsyaAllah saya target apa kan, macam lepas tu kita kumpul duit untuk gembirakan dia. Macam isteri nak renovate dapur kan, nak dapur lebih besar lah apa. So kita make effort lah kan, tunjuk dekat dia, okay ni plan saya nak bagi awak dapur idaman. So dia banyak juga toleransi dan lapang dada dengan kita lah. So kita kena pandai communicate lah, insyaAllah. Right, faham. Baik, okay. Itu ialah berkomunikasi dengan pasangan penting sebenarnya untuk kelangsungan kita nak hidup juga kan. Bukan kelangsungan perniagaan semata, kelangsungan hidup, harmoni rumah tangga juga. Baik, okay. 2 minit terakhir, Hilal. Pandangan, kritikan atau saranan terhadap industri buku Malaysia berdasarkan pemerhatian seorang Hilal Ashraf yang menerbit dan menjual buku sendiri mungkin tanpa bantuan daripada mana-mana pihak dan sebagainya. Mungkin ada saranan, pandangan, kritikan yang Hilal rasa boleh nak sampaikan pemerhatian terhadap industri buku. 2 minit, Hilal. Silakan. 2 minit cukup. Saja je sebut 2 minit tu. Okay. Saya sekali lagi saya rasa rendah diri sebenarnya sebab saya tak terlibat. Saya tak mingle sangat dengan rakan-rakan industri buku kecuali Tarbiyah Sentap dengan Iman Shop lah kan, dengan Jejak Tarbiyah, dengan Bumpis. Itulah kawan-kawan saya dengan kawan penerbit lama kan. Jadi nak kata kritikan tu tak ada. Saya tak rasa layak kritik pun. Cuma saya rasa kita mungkin boleh cari satu jalan untuk pull our resources together lah kan. Fikirkan orang kata apa, jalan terbaik untuk sebenarnya encourage orang untuk suka dan cintakan membaca pertama sekali. Kedua, macam mana nak improve kita punya jualan lah, apa saluran kita, apa cara marketing yang bagus, pengalaman, perkongsian pengalaman. Mungkin itu kita kena banyakkan supaya rakan-rakan lain kan, orang kata apa, ada semangat, ada nampak jalan. Itulah saya rasa kan. Kita bersaing secara sihat tu satu. Tapi pada masa yang sama sebenarnya cuba membantu lah. Itu saya nampak lah. Sebab industri buku ni saya nampak kecil. Dan orang kata apa, perlukan banyak support daripada dalam sebab orang daripada luar kita dah tak tahu lah nak cakap apa kan. Macam voucher buku tak ada apa semua kan. Kita nak expect apa sangat daripada luar kan. Jadi kita sesama kita lah kena lebih orang kata tight lah kan. Tapi saya pun rasa tak layak nak cakap benda ni sebab saya sendiri tak mingle kan. So sebenarnya saya pun tak tahu nak mingle kat mana. Jadi tak apa, kita gunakan ruang ini untuk kita menyampaikan pemerhatian Hilal sendiri. Jadi saya mungkin macam saya kan, orang-orang yang tak mingle ni mungkin kena minglekan saya. Maksudnya ialah cakap kat saya kat mana sebenarnya kita berkumpul ni kan.
kat mana sebenarnya rakan-rakan industri buku berkumpul dan bersembang ni. So kita tak tahu. Mana kata Saya mencari ruang yeah, untuk penglibatan tu lah. yeah, Faham, saya tak tahu dan banyak segan lah, banyak segan. Kita punya kita nak participate tu banyak rasa segan. Kadang kita tak takut juga nak mencelah. Kita ni siapa? Kan? Macam tu lah. So mungkin kena yang senior-senior yang banyak pengalaman dalam industri buku mungkin kena banyak orang kata apa? Welcoming interaksi dengan kita kan. Kita tahulah, tak tahu. Itu pandangan saya. Baik, insyaAllah semoga sedikit perkongsian yang Hilal sampaikan tadi sepanjang tempoh 1 jam kita bersiaran langsung dari segi ialah macam mana jual buku, apa strategi Hilal buat, pengalaman penulisan sendiri, perkongsian sampai ke tahap bukan tip mencari zaujah tapi perkongsian terhadap bagaimana berumah tangga dan sebagainya, dan sehinggalah ke fasa macam mana Hilal memberi sedikit saranan ataupun pandangan tentang industri buku. Kita harapkan ini dapat memberi manfaat, dapat memberikan nilai tambah kepada audiens supaya nanti mungkin ada di luar sana para penulis juga, rakan-rakan penulis Hilal semoga mereka juga turut bersemangat untuk terus menghasilkan karya, sama ada menerbitkan buku sendiri ataupun melalui rumah perbitan, tapi tetap mengambil inisiatif untuk menjual buku sendiri. Sebab secara peribadi juga Bampis melihat fasanya bukan lagi fasa kita hanya menulis, tetapi kita juga harus menjadi ejen yang menjual karya kita sendiri. Kalau tak, kita adalah jenama kepada karya kita lah. Itu kena ingat. Kalau tak kita tak capai kita punya matlamat kita menulis tu, sebab kita menulis sebab kita nak menyampaikan suara kita kan, nak menyampaikan message kita. Tapi kalau kita sendiri tak menyampaikan suara itu sendiri dengan mengharapkan orang lain menyampaikan suara tersebut, maka tak capai lah matlamat kita menulis tersebut. Jadi itu mungkin antara yang boleh Bampis nak simpulkan daripada apa yang kita bincang ataupun sembangkan hari ini lah. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan kita sepanjang 1 jam lebih ini. Maaf awalnya tadi ada sedikit teknikal, semoga nanti di episod-episod seterusnya dapat selesaikan masalah ini insyaAllah. Terima kasih juga Hilal kerana sudi bersama-sama dengan kita walaupun minum cawan lain-lain ni kan di lokasi berbeza. tak dapat nak ngopi satu meja, tapi inilah kelaziman baharu. Inilah resam baharu yang kita cuba nak bawakan dalam tempoh PKP dan sebagainya. Semoga Hilal terus maju jaya dalam menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang memberi manfaat kepada khalayak pembaca. InsyaAllah. Kita bertemu lagi dalam sesi Sembang-Pis yang seterusnya. Nantikan pengumuman-pengumuman seterusnya untuk episod-episod seterusnya. Dan untuk Sembang-Pis ini dibawakan ataupun disokong sepenuhnya oleh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020 dan juga Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove. Terima kasih kerana memberi ruang ini. Terima kasih sekali lagi anda semua. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga baik-baik saja semua orang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih Hilal. Bye-bye semua orang. Bye-bye.